Sebenarnya saya nak cerita hari ni tentang anak-anak muda pun dah ramai sakit saraf. Kenapa sakit saraf? Okay. Sakit saraf ni menyebabkan kita akan susah bergerak dan kadang-kadang kita akan mati pada separuh badan ataupun tangan sahaja. Okay. Puan, kalau ada arthritis, apa yang perlu saya kau bacakan. Kau bacakan tahu. Itu komen soalan daripada Sharifah Hairanis Anis. Dia kata, Assalamualaikum Puan, kalau ada arthritis, apa yang perlu saya makan? Orang arthritis ni sebenarnya kalau kita tengok ubat ni tak ada. Dan arthritis ni juga dia menjadikan kadang-kadang kita punya jari jemari kita tak ada fungsi. So paling takut ialah arthritis. Saya mengaku saya sangat takut kepada arthritis. Arthritis ni adalah disebabkan oleh autoimmune juga dan setengah orang kata dia genetik. Tapi dia lebih kepada punca saraf kita rosak. Sebab tu saya sangat menekankan cara hidup yang sihat. Saraf memang sangat penting. Rosak sebab satu je habis. Rosak satu sebab tu kalau saraf otak kan dia boleh menjadikan kita jadi pelupa, jadi nyanyuk, muka sengit. Sebab tu kan memang ya saya pernah cakap dengan doktor tau. Saya cakap dengan doktor, sebenarnya bersenam bagus ke? Dia kata bersenam bagus tapi bukan keterlaluan. Tak habis yang orang yang suka lasak tu, kita dah cakap tapi diorang nak juga benda-benda lasak tu. Dia kata kadang-kadang kan punca kerosakan saraf pun kadang-kadang punca daripada pergerakan kerja kita yang terlalu berat. Lepas tu kita usia, pemakanan dan kecederaan waktu kita bersukan, bekerja ataupun mengangkat barang pun boleh menyebabkan rosak. Gadget dia satu pun. Gadget tu itu electromagnetic toxin. Gadget juga punca sakit saraf. Lepas tu dia melemahkan otak. Dan sebenarnya kan orang yang suka main gadget ni kalau dia tak balance dengan kehidupan dia, dia akan sangat cepat tua. Punca penuaan diri dan otak berlaku sangat cepat jika terlalu bermain dan 100% dekat komputer. Itu penyumbang anak-anak muda. Anak muda. Sebab tu ramai sangat anak muda sakit saraf. Game lah apa. Lagi satu kan, bila orang sakit saraf ni kadang-kadang telinga dia saraf kadang-kadang dekat otak, dekat telinga dia akan efek dekat mata. Dia kalau kita tengok bel pasi pun sangat menakutkan. Ramai pun datang mautan Muslim. Ramai orang muda. Saya rasa sedih sangat. Sebab tu kan bila anak saya melanggar saya punya cara pemakanan, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya sayang sangat. Tapi bila anak-anak tak nak dengar nasihat, tak nak dengar apa kita cakap, sama apa hala tuju hidup, cara makan yang salah, anak memberontak. Curi-curi beli Maggi. Dekat luar dapat duit, dia bagi duit, tak apa-apa dia beli. Sebab kita paling takut bila kita melalui usia kita dengan kesakitan. Yalah, betul. Okey, sebab tu kalau tengok anak-anak zaman dulu, sorry nak cakap tahu anak-anak muda. Masa saya muda dulu nak tengok anak-anak yang berjerawat sangat jarang. Betul. Sangat jarang. Dulu tengoklah lain. Makanan kami sihat. Rasa jap. Kami ada jerawat. Kami belum pakai mask. Kamu tahu tak, apa yang kamu biasakan zaman muda itu yang akan mengganggu kamu bila tua. Apa yang kamu simpan hanya racun dalam badan, kamu dah menyimpan untuk penyakit kamu hari tua. Baik kamu makan, baiklah badan kamu. Buruk kamu makan, buruk badan kamu. Lagi satu, macam mana kamu rangsang minda pun sama. Sebenarnya kan kita ni patut bermonolog dengan diri sendiri. Cakap. Ya aku ni tak boleh ni. Even saya pun nak, kalau orang tengok saya macam orang tak betul kan. Kenapa? Kadang-kadang pun cakap dengan seseorang. Sebenarnya saya bukan cakap dengan orang. Saya cakap dengan diri saya dan cakap Allah. Ya Allah, aku ni tak siap bagi kerja ni macam mana. Saya kurang masa ni Allah, tak cukup ni. Saya tak kisah apa orang kata, tapi saya kisah apa saya akan rasa. Yalah, betul. Sebab saya tahu Allah memerhatikan saya. Bercakap dengan manusia, kadang-kadang bercakap dengan manusia pun kita cakap, ni faham kan, baik aku cakap dengan Allah dah. Dah tentu saya dekat dengan Allah. Wah gitu. Okay. Jadi bila kita cakap tadi kan apa fungsi saraf dan telinga kita kadang-kadang berdesin tak boleh dengar. Lepas tu diri rasa hilang. Lepas tu kenapa lidah susah nak digerakkan? Alangkah takutnya salah satu ialah rokok. Salah satu bekerja dekat kilang. Kenapa? Bila saya buat rumah hutan, bila saya nampak benda tu sangat terlampau banyak orang sakit, sebab itulah saya buat rumah hutan sebenarnya. Salah satu alternatif untuk merawat orang sakit saraf. Dan salah satunya ialah saraf yang terhimpit. Saraf yang terhimpit. Himpit tu banyak kan? Banyak. Pun dah terhimpit dah. Saraf kita contoh macam ni kan, bila badan kita darah tak jalan, ni hujung kaki. Katakanlah saya ni hujung kaki. Hujung kaki. Lepas tu ni tak terasa. Ataupun sini tak terasa, sini terasa. Maksudnya ada saraf yang rosak pada peha dekat bawah. Dari pangkal dia. Dari pangkal.
Kalau dekat otak, macam mana nak tahu? Macam mana dia saraf dekat kepala kita rosak? Pertama sekali kita akan rasa kenapa bunyi sing. Lepas tu rasa kebas lidah. Lepas tu mulut sengit. Itu adalah otak. Puan, kalau contoh kan, saya kalau sudah salah tidur, ada tumbuh macam kelenjar bulat kat belakang Itu limfatik. Itu Dekat limfatik. Okey, limfatik ni apa dia tahu? Limfatik adalah darah putih ataupun yang dibersihkan. Limfatik tu yang bawa keluar. Fungsi limfatik sangat besar sebab limfatik ni dia punya saraf dia terlalu banyak dibandingkan dengan saraf biasa. So kalau kamu nampak contoh macam budak kan, dia kerak sangat nangis. Lepas tu bila kerak nangis, sebab saya kan orang lama-lama, saya bercakap bukan medical doctor tahu, saya bercakap ialah orang lama. Okey. Ni sebenarnya perubatan ni ada yang kita rasa geli, jijik, holistik, masuk akal ke? Tapi benda tu proven. Okay. Macam anak dapat sawan, contohnya dia sawan yang tarik kejang, sawan tangis mata terbelat. Itu ubat ni senang je. Jin ni banyak jenis jin tau. Jin asyik yang paling suka kacau baby. Even perempuan masa mengandung pun dia akan kena jin asyik. Dan kita akan panggil dia gila murian. Okey, nampak tak pemahaman perubatan Islam dia klasifikasikan sebagai gila murian. Bidan panggil gila murian. Perubatan Islam panggil dia jin asyik kacau. So kalau jin asyik kacau, dia nampak benda tu yang Allah memang buka hijab mata dia. So benda ni juga kadang-kadang dia akan mengganggu emosi sampai perempuan tu tak nak kahwin. Kalau anak dara, dia tak nak kahwin. Okey, dia tak ada feel benda tu. Jin. Lepas tu jin juga mengacau saraf. Jin juga selain daripada perubatan holistik, sebenarnya secara spiritual. Sebab tu saya panggil holistik. Kenapa holistik? Adalah perubatan yang suci, mengikut alam, mengikut fitrah alam dan juga mengikut sunnah dalam Al-Quran. Kenapa saya panggil perubatan Jamuratu dan Rumah Hutan adalah perubatan holistik? Kita berikhtiar selepas kita pergi diagnose dengan hospital sahkan kita tak ada penyakit. Yang sikit-sikit kita cuba kepada perubatan Islam dan perubatan urutan, contohnya gitulah. Okey. Dan saraf ni, macam mana kita nak tengok? Tadi kita saraf kaki. Saraf kaki ni bila darah terhimpit, kita duduk dalam satu position. Contoh kita duduk dalam posisi yang salah. Contoh katakanlah lipat. Saya duduk bersila je. Kemudian saya duduk bersila berjam-jam. Ini je saya punya rutin. Ataupun orang, macam mana saya kena slip disc? Saya tak angkat berat tapi saya dapat slip disc. Sebab disc kita tu dah teralih sebab terlalu statik dan dia jadi kering. Sebab tu berjalan kaki adalah satu rutin yang sangat-sangat bagus sebab dia melincirkan dan menormalkan kita punya disc. Lepas tu lagi satu, duduklah dalam satu postur yang betul. Sebab ramai, kenapa? Kamu tengok tak? Cik Izam satu. Izam. Masa kita kalau sebab tu saya orang tak suka saya. Anak saya tak suka saya. Sebab saya terlalu berbunyi. Kenapa duduk macam tu? Kenapa berdiri macam tu? Even staff pun saya akan tegur. Sebenarnya itulah kata-kata indah dan sayang saya. Bila you berdiri dengan position yang salah, you biasakan, contoh macam anak dan saya takut breast saya besar. So saya akan buat begitu. Lama-lama tulang terbiasa. Terbiasa. So tak boleh. You kena dudukkan you punya posting yang betul. Kalau lemak, lengan banyak, lemak banyak itu kena senam. Tapi kedudukan tulang dan saraf kena betul. Contoh lagi satu, you buat contoh ya, orang sakit saraf, saraf tengkuk. Bahaya benar. Saya paling pantang bidang buat. Tak boleh. Okey, saraf ni dia memberikan mesej untuk sampai dekat otak. Kenapa kaki kita kebas? Darah kita ada toksin banyak pun ia. Kita allergic kepada gluten pun ia. Lagi satu, orang bisnes tak ramai berniaga jujur. Kebanyakannya mereka memikirkan duit. Sebab tu terlalu ramai manusia yang sakit. Contohnya kan, orang buat apa? Allah Rabbi, GMO. Contoh, GMO ni bukan produk tau, iaitu benih yang telah diubah suai untuk tujuan komersial. Kalau sebab tu sekarang kenapa organik mahal? Gandum organik sekilo let's say RM10. Gandum biasa sekilo baru RM1.20. Sebab dia menghasilkan buah yang banyak. Bila dia punya genetik diubah, dia menjadi toksin pada badan manusia. Sebab tu tanah kita sekarang banyak orang buang sampah dan buang sampah merata-rata, contoh. Dan pembuangan sampah pada tong sampah, katakanlah saya buat pelupusan sampah, dan pelupusan sampah tu saya tanam pisang, subur sangat, jangan makan. Petani itu sendiri sebenarnya kadang-kadang melahirkan toksin untuk badan manusia. Contoh macam bateri dekat rumah kita kan, anak kita, orang zaman dulu dia tak tahu tau, bateri radio
Bateri kan, bateri jam duk budak suka main, kemudian dia makan. Ya Allah, bahaya sangat. Dan kenapa orang sakit saraf? Kalau macam zaman dulu kan, kita bagi makan apa tau? Allah Rabbi, cap kaki 3. Zaman dulu, dusil. Jadi kenapa cap kaki 3 tu banyak perebutan tulang, banyak masalah sebab kita kurang ilmu. Dan saya nampak banyak makanan, saya pun tak berani nak sebut, takut orang kecam saya. Banyak sangat pemakanan sebenarnya zaman sekarang. Kenapa anak-anak muda mengalami masalah kesihatan? Disebabkan pertama tempat kerja, yang kedua rutin hidup, yang ketiga disebabkan oleh trending media sosial. You all akan pergi makan di tempat yang viral. Bila tempat viral tu you makan, you jadi ketagih. Sedap kan? Masakan Melayu, you rasa masakan mak you sangat outdated, tak sedap. Sebenarnya apa yang kita masak dekat rumah memang nampak macam biasalah. Sebenarnya kita melihat yang luar biasa, tetapi dia adalah benda yang mengundang penyakit, duit habis, gitu. Okey, punca saraf rosak. Elektromagnetik, antaranya microwave, television, gelombang radio, wifi, komputer. Kalau orang betul sakit kanser, dia tak boleh dekat benda ni. Itu memang Dan selalunya benda dekat dalam kawasan bandar. Rumah yang dikelilingi banyak besi, rumah simen pun tak bagus sebenarnya. Sebab tu kalau orang tengok, kenapa saya begitu mengagungkan rumah hutan? Sebab rumah hutan tu adalah hidup dan sihat. Totally kayu. Dan walaupun kayu murah ke kayu mahal, dia sangat menyihatkan asal bahan alam. Tetapi ada risiko. Rumah terlampau banyak kayu, banyak jin. Jin suka. Jin suka. Sebab jin duduk dalam kayu. Jin duduk dekat batu, jin duduk dekat gunung, jin duduk dekat laut. Tapi sebab tu kita kena faham kenapa Allah menjadikan dan tempat duduk dia dekat mana. Baik. Radiasi yang terdapat pada gadget. Okay. Kenapa? Sebab tu kalau kita nak jaga diri kita, nak nampak muda, kita kena hadkan contoh berapa jam saya main phone. Sebab tu kalau saya edit video ke, saya ada masa. Saya edit. Lepas tu saya cepat-cepat keluar, saya magnesium flake ataupun saya nak ambil ni. Saya akan spray cryo. Magnesium flake. Kenapa magnesium flake? Kalau orang urut kat rumah hutan, saya suruh mereka buat rendaman kaki untuk buang semua toksin. Antaranya yang bagus untuk saraf ialah ini. Tapi kenapa? Mustanir cryo. Ini pun ada magnesium flake, tapi ini dia lebih kepada kayu pine dan dia sangat sejuk dan konsepnya ialah herba mentol. Fungsi sakit saraf: kawal pergerakan. Dia akan kontrol you punya pergerakan. Dia akan downkan you punya pergerakan. Dia akan mengawal dan you akan bermasalah dari segi sesak nafas ataupun jantung you yang bermasalah. Dan juga bermasalah pada otak. Dan genetik, sistem imun lemah, kanser dan punca makanan sakit saraf. Okay, bila anak muda mak rempit. Mak ni bukan tak didik anak tau. Mak ni lebih pada didik anaknya. Anak tu nak dengar atau tidak je. Merempit semua bagai. Kalau banyak isap dadah, kalau banyak jadi mak rempit, you all trauma, you all kemalangan. Susahkan siapa? You susahkan diri you sendiri. You gelapkan masa depan you. You jadi pondan, you jadi gay, you jadi semua. Macam mana kita nak meneruskan nasab yang baik? Bukan nak jual produk semata-mata. Apa yang you suka? You suka benda yang menghayalkan, yang bersifat sementara. Jangan bunuh diri sendiri. Saya membebel. Ni memang ikhlas kalau saya membebel. Okey, baik. Diabetes, punca saraf kita rosak. Jangan minum. Dan apa dia? I-tin, I-gas. You punya usus rosak. You nak gemuk, you minum teh tarik. You punya kolesterol jantung you rosak. Tapi you nak gemuk kan? Lepas tu bila saya cakap tentang keikhlasan orang berniaga, baru saya faham Islam tu adalah ajaran dan pesanan Rasulullah kita. Bukan cakap hal agama tau. Agama memang membosankan, tak seronok. Ubat memang tak sedap sebab dia pahit dan tak sedap. Tapi yang manis, yang sedap tu yang membunuh kita. Okey, penuaan pun punca sakit saraf. Perempuan kalau sakit saraf, sedih sangat. Banyak punca orang bercerai rumah tangga sebab apa? Tak pandai jaga makan, tak pandai jaga emosi. Jangan sebutlah suami anda akan tinggalkan anda sebab dalam tu tak ketat. Lagi sebab payudara jatuh. Lagi sebab you tak cantik. Hello, bukan semua orang yang memandang fizikal semata-mata. Tetapi kalau kita kahwin sebab nak memuaskan kelelakian tadi tu, tanpa kita sayang diri kita, tak jaga emosi kita, tak ada ekonomi, tak ada peribadi yang stable,
Bila kita bercerai, bila kita sakit, bila laki mati, bila anak mati, kita akan jadi loser. Saya tak nak jadi seorang loser. Saya tak nak. Biarlah saya dipandang hina dengan kemiskinan, tapi saya mempunyai semangat yang kuat bekerja untuk diri saya. Sebab diri saya adalah ibadah, badan saya adalah ibadah, masa itu adalah ibadah. Okay. So, I guess penuaan ya. Penuaan. Ubatan seperti kemoterapi, ubatan tertentu digunakan untuk HIV, punca sakit saraf. Kekurangan zat. Bila kita miskin, kita akan kekurangan zat. Dan dia akan efek bila kita start bersalin. Bila kita mengandung sebenarnya, baby tu adalah parasit. Dia akan makan kita punya semua kalsium. Di dalam tulang belakang kita adalah backbone untuk kalsium. Bila kita mengandung, kita kena ingat parasit tu sedang memakan kita punya semua zat. Sebab tu 6 bulan sebelum mengandung, kalau tak nak anemia, kalau tak nak kerosakan saraf, you kena jaga semua tu. Kadang-kadang emosi yang tidak stabil juga menyebabkan you darah tinggi, menyebabkan you sakit kencing manis, dan itu adalah salah satu punca kerosakan buah pinggang dan juga sakit saraf. Kekurangan vitamin B3, B6 dan B12. Okey, dan setengah orang ramai tak tahan dengan zat Allah Rabbi, zat besi. Antara zat besi apa dia? Magnesium ya. Lepas tu lagi lecithin. Sebab tu kalau orang sakit-sakit sendi kan dia kalah. Sebenarnya kita tengok apa makanan kita. Badan kita dah start allergic macam saya ya. Saya dah berusia, saya dah start tak tahan setengah makanan. Walaupun saya berjaga badan saya, tapi sebab keturunan saya bukan keturunan yang sihat. Keturunan saya semua berpenyakit dan Alhamdulillah umur saya 50 lebih ni, saya tak ada kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Sedangkan keturunan saya boleh katakan semua sakit saraf. Almost. Jujur saya kata. Buah pinggang. Punya clean. Saya clean. Tapi dah start ada signal. Signal apa? Saya jujur Bukan jujur sebab nak menjual semata-mata. Sebab saya kena cerita kelemahan saya. Saya manusia biasa. Saya berikhtiar sebaik mungkin. Tapi Allah tetap nak bagi saya sakit supaya saya belajar. Saya bersyukur dah selama ni saya sihat. So, apa penyakit saya? Salah satu ialah Allah dah tak benarkan aktif sangat. Saya tak boleh jalan terlalu laju. Lebih daripada jam tertentu. So, nampak tak? Ramai orang tak kenal dia punya body rhythm. Saya kenal saya punya badan. Sebab tu kita kena kenal body rhythm. Start kita mengandung. Saya pesan sekali lagi, wanita start you all mengandung, you kena stand by you punya darah. You kena stand by you punya tulang. You kena stand by you punya hormon. You kena stand by you punya payudara jatuh dan you punya vagina akan loose. Lepas tu scratch mark, kerosakan kulit. Pengorbanan wanita terlalu besar dan sometimes lelaki ni tak menghargai kita langsung. Kadang-kadang kita berlaku perceraian waktu mengandung pun. Itulah dugaan akhir zaman. Lelaki tidak terkawal nafsunya, perempuan tidak terkawal emosi sedihnya. Kenapa nak bersedih sebab suami? Teruskan kehidupan dengan anak kerana kebahagiaan bukan disebabkan lelaki tu. You move ke depan, you akan jumpa. Okey, punca sakit saraf ialah autoimmune, dia akan serang badan sendiri. Pemakanan kita, neurotoxin, antaranya ialah gula putih, garam berlebihan, pewarna dan juga ajinomoto. Tak ada ajinomoto tak sedap. Lepas tu lagi apa? Cukup-cukup rasa pun sama. Rasa. Kalau tak ada tu tak sedap. Kalau dulu garam je. Saya menjual produk, tetapi saya bagi info, jujur Bonda buat promotion. Produk ni mahal, ekonomi tengah gawat, sangat teruk lepas COVID. Bonda pun terjejas, tapi pada saya kehidupan kena dihappykan. Yang penting rahsia hidup saya ialah jangan buat jahat dengan orang. Doa tu senjata mukmin. All the time adalah doa. Mukmin dengan doa memang tak kering. Dalam keadaan kita kritikal, sometimes manusia tak boleh membantu. Allah ada di sebelah kita, cuma kita tak nak cari Allah. Jadi, bila saya membuat produk, saya bisnes, lalu saya bergantung diri dengan Allah dan saya tak mengharap bantuan manusia. Kalau ada manusia yang tolong saya, itu pun saya yakin Allah hantarkan dia. Okey, mustanir bermaksud cerdik pandai. Dan dalam ni kita ada bagi Jawan susu harimau. apa ni kita ada bagi buku. Doa Rantai doa sufi. Okey, akan datang tak ada buku lagi, tapi kita terus scan kat situ ada barcode dan kita boleh baca semua. Okey, apa tadi cakap? Cendawan susu harimau. Zaman sekarang kalau kita pergi hospital, doktor akan bagi kita antibiotik untuk mengurangkan rasa kesakitan. Walhal ya,
antibiotik kadang-kadang dia akan bunuh antibody yang baik, sebab untuk mengurangkan kita sakit. Jadi dia tak tahu mana baik, mana tak baik, dia attack semua. Jadi sebab tu Bonda letakkan cendawan susu harimau. Okey, kepada semua followers yang Bonda muliakan, kita semua tahu cendawan adalah makanan harian kita dan dia adalah ubat anti kanser. Apa saja cendawan. Tetapi cendawan tidak boleh dimakan untuk orang dalam pantang. Tolonglah percaya saya dan jangan kecam saya bila saya kata cendawan tidak baik dimakan oleh wanita yang ada masalah sakit sendi, wanita yang lepas bersalin, wanita yang lepas keguguran. Ini adalah musuh utamanya. Okey, musuh. Angin. Tak semua sayur boleh makan. Tak, tolong dengar cakap saya. Tapi kalau tak dengar, jangan jadi fitnah, jangan benci saya. Okey, tadi apa? Cendawan yang sangat terkenal ya, kalau kita tengok ya, cendawan Lingzhi. Saya panggil dia cendawan emas. Tapi sampai satu ketika cendawan Lingzhi adalah hilang. Dan kenapa saya berbalik kepada cendawan susu harimau yang jarang kita dengar, tetapi susah nak dapat dan dia dikomersialkan. Kalau ikut zaman nenek-nenek saya dulu, cendawan susu harimau ni masa mereka tebang hutan. Okey, tebang hutan, arwah nenek saya ceritalah. Dia kata duduk dekat atas rumah tinggi sangat. Harimau tu pernah tarik anak dia. Jadi nak menyelamatkan anak nakal, jadi harimau kat bawah tau. Harimau kat bawah hutan, tebang hutan. Jadi baby tu merangkak, kaki keluar nak turun. Harimau tarik kaki anak dia. So dia kata macam mana kenal. Nampak tak cerita orang tua dulu macam satu mitos pada anak muda. Tapi itu hakikatnya. Sebab tu kenapa orang zaman dulu ambil ilmu salah, bela jin apa semua untuk tenaga kuat. Sebab mereka perlukan instant. Tapi mati susah. Okey, betul tak? Mereka sangat kuat, boleh tebang hutan seorang, jin yang tolong. Okey, jadi bila duduk kat dalam hutan, rumah kena tinggi. So dia bercerita, kain batik selai, selai kain batik, ni kain batik. Anak berak sini, basuh sini. Miskin tak? Anak kecil sini, basuh sini. Anak rapat tiap tahun beranak. Macam mana nak antibody kuat? Dia kata bila harimau tu tengok, harimau tu dia kata, harimau kalau beranak lagi garang. Jadi bila dia menyusukan anak, susu tu jatuh ke bawah, cendawan naik. Bila dah jauh, cendawan tu dah nampak, bapa nak keluar pun kan ada doa dia, nenek-nenek saya cerita. Bila keluar, nampak susu harimau, itulah umpama berian bagi mereka. Ubat macam-macam sakit. Dan kenapa saya mengembalikan nostalgia lama, saya letak cendawan susu harimau. Dan inilah dia mustanir. Okey, selain saya letak banyak sangat herba-herba kat dalam ni, the best untuk masalah saraf. Dia menguatkan antibody. Dan dia dibacakan dengan perubatan ruqyah. Kan saya kata tadi, punca orang sakit saraf, punca orang kanser adalah gangguan. So antara jin dengan perubatan herba disinambungkan. So dia adalah benda yang kuat untuk lawan penyakit, insya-Allah. Semoga Allah memberkati. Tak mampu nak beli bustanir untuk saraf. So jadi selalu kita suggest ni lah Angelica Plus Herb. Okey, macam saya kata tadi, kenapa mahal? Ada rupa, ada harga. Okey, ni mahal sebab herbanya mahal. Tapi kalau kurang berkemampuan, inilah dia Angelica Herbs. Tapi dia tak ada doa ruqyah. Ini pun bagus untuk saraf. Tapi ini formulanya tak sama dengan ni. Ini perubatan Islam dengan herba. Yang ini perubatan Cina untuk sakit saraf. Air sedia kerap kencing. Okey, orang yang kerap kencing ni sebenarnya bermasalah pada water bladder. Tak semestinya peranakan dia keluar. Saraf juga pun. Okey, water bladder tu ialah kelemahan pundi kencing. Saraf pada dia punya pundi kencing. Orang bahasa lebih senang, ari-ari. Ari-ari. Ada orang cakap peranakan turun lah semua. Peranakan turun ni lain. Sebab kena urut tak jaga. Urut, ambil meditasi. Okey, baik. Itu kalau urutan. Tak apa kuncinya. Bila kita dah tahu macam tu, first kali tak boleh minum air putih. Kena minum air yang ada sedikit perasa, sedikit warna. Apa sedikit rasa? Bukan pewarna tau. Letak rebus dengan pandan. Lepas tu letak laci kering. Letak laci kering. Lagi letak apa lagi boleh? Daun pudina. Macam minum laci kang pun ada. Tapi jangan letak gula. Dia tak boleh minum air putih. Itu pantangnya. Lagi satu, tak boleh langsung. Orang yang kerap kencing ni, dia tak boleh langsung minum jenis-jenis menjala. Timun, labu air, tembika. Dia akan lagi kerap kencing. Lagi belah malam lagi tak boleh. Sebab tu nampak tak? Dalam pantang kenapa saya suruh makan mustanir awal-awal? Sebab kita untuk mengurangkan sakit saraf. Saraf ni macam mana tahu? Sebenarnya orang kerap gugur tu pun, sebab tu saya suruh orang makan mustanir dalam pantang. Kerap mustanir dengan kurma duha, dia lain fungsi tahu.
Orang yang dalam pantang, orang yang kerap gugur, dia punya rahim tak kuat. Itu saraf tak kamu rasa? Saraf lah. Sebab rahim tu tak duduk pada kedudukan yang betul. Dia tak kecut. Lepas tu dia punya pelvic tu yang menakung. Dari segi rawatan holistik itu consider saraf. Urat dah tak kuat lagi. Nampak tak? Orang tua, orang ni kalau dia tak kuat, gusi dia pun tak kuat. Macam mana nak tahu gusi kuat? Sebab tu itu kena pergi hospital juga. Sebab kita buat scaling, kita buat floss, gusi kita sihat. Even gusi pun kena jaga. Pegang muka pun tak boleh simple pegang muka. Lagi satu, kalau orang contoh bila kita kahwin kan, payudara pun tak boleh sebarangan tau. Sebab lagi dia tak bertulang. Payudara tak ada tulang, lidah tidak bertulang. Dia tak ada tulang. Yang terbaik lepas bersalin, saya share. Ni ada promotion untuk sakit saraf, orang lepas bersalin, orang lepas kemalangan. Dia baik pulih luka sangat cepat. Gatal-gatal cepat hilang. Batuk, asma. Lepas tu kalau orang lepas pembedahan, spray dekat kawasan perut dia, jangan dekat-dekat, jauh. Macam inilah jaraknya, dalam 1 kaki. Spray pada perut. Woi, cepat sembuh luka ni. Kat belikat boleh tak? Macam Urat susu belikat kan? lagi. Susu tu kan. Bila kita bersalin, contoh, bila kita bersalin kan, kita nyusukan anak. So kita Sini. sakit, sembuh pakai spray ni, cryo. Sebab tu urat belikat tu lah. Janganlah spray kat tetek. Itu yang dia nak tanya saya. Beranya beda kat baby. Saya minta maaf, Odah memang wajar. Mata saya macam ni je. Dah jeling dah. Siap ada lepas ni. Nanti kau ya. Spray kat mana? Kita nyusukan anak tak kena spray kat tetek, muka kat budak tu macam mana? Iya, aku sepak kau dah. Kecil-kecil macam benda ni. Mata gitu. Nanti budak. Bodoh tu aku. Bodoh mak aku. Macam tu lah. Orang kalau sakit urat belikat, nyusukan baby, spray kat belakang. Dia punya efek sampai dekat titik tau. Terasa kena spray. Stroke tu penyebab dia macam mana? Sebab dia kata dia okey je, tiba-tiba kena stroke. Okay, stroke ni banyak jenis tau. Kan saya kata stroke juga adalah angin ahmar. Angin ahmar ni adalah daripada gangguan jin dan syaitan. Sebab tu kita ada kena selalu baca surah Al-Quran untuk rawatan. Badan kita ni, selalu manusia ni salah dia apa tahu? Dia memberi makanan pada zahir. Dia tak bagi makan dia punya dalaman. Okey, saya rasa ni jangan lupa beli ni. Detox ni banyak jenis detox. Tadi saya dah cerita detox garam flakes, detox yang cryo. Ni untuk detox dalaman. Tapi ini dia macam jus. Bila kita makan ni rasa dia sangat sedap dan dia manis. Tak perlu bancuh satu skop banyak pun. Saya makan ni Tapi yang ni aset Ada tumbuhan. orang tanya apa rasa dia macam mana? okey. Rasa ni sebenarnya macam mana kita bukan makan mangga. Okey. Kita makan mangga, lepas tu bayangkan ada sedikit bau lemon, bayangkan ada sedikit rasa macam buah peach. So bila kita makan, dalam ni bagus ada apa tahu? Dia ada kacang ginjal. Kacang ginjal ni dia sangat bagus untuk apa? First, dia bagus untuk kita punya buah pinggang. Namanya pun kacang ginjal. Yang kedua, bagus untuk kita punya kolesterol. Bagus untuk menguatkan kita punya daya tahan penyakit. Almost produk bonda kan? Untuk apa tahu? Semuanya untuk menguatkan imunisasi. Ramai juga yang tanya kalau dia cuci darah tu apa? Mak saya makan ni. Mak saya dialisis. Inilah produk hantu dia. Mak saya sentiasa makan ni sebab bila dialisis badan terlalu banyak toksin dan sebab dia orang kan terpaksa buang tukar darah kan. Ni the best ever produk. Ya, mak saya umur berapa? Mak saya 70. So elak sembelit juga kan? Dia elak sembelit, bagus untuk tulang, bagus untuk buah pinggang. Kedua produk ni. Kalau nak turunkan berat badan pun Sebab dia cuci tau konon tu. Lepas tu dia macam bila minum malam tu pagi tu zas. Senang nak berak. Selesa. Makan kurma duha lah. Sebab dia sedap buah-buahan je kat dalam tu. Ramai yang tanya saya bila nak buat promosi kurma duha. Saya tak boleh cerita kurma duha, nanti orang akan bising JRN. So kurma duha tak ada promosi, jangan tanya.